Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Lama Dr. Ju tak live. Yes, kita ada Siti Zuraida, kita ada Zamna. Apa khabar semua? Okay, kalau you all dengar, you all angkatlah tangan ke, say bye-bye ke. Hari ini topik yang sangat-sangat interesting. Tajuknya adalah apa nak cakap tajuknya adalah tua, T-U-A, tua, aging, penuaan lah kot. Penuaan dalam bahasa Mak Saleh. Kita orang Melayu cakap orang Mak Saleh cakap aging, penuaan. Orang Melayu cakap tua lah, senang cerita. Jadi tua ni kalau ikutkan adalah satu proses semula jadi. Semua orang akan tua. Tak ada siapa pun yang tak akan tua. Walau hebat macam mana pun you all akan tua. Ajal, maut itu di tangan Allah. Tapi kita sekarang cerita pasal penuaan. Maknanya penuaan proses tua sebelum masanya. Macam mana kita nak supaya kita taklah awal-awal sangat dah tua. Sebab kalau you all perasan kalau you all perasan pada zaman dulu, orang dulu sangat awet muda. Umur je pun sangat panjang Tapi kita sekarang kalau Dr. Ju tengoklah ramai sekarang yang sangat muda. Ada yang baru 40 tahun, ada yang baru 30 tahun dah keluar uban. Jadi dekat situ cuba bayangkan kalau kita baru umur 40 tahun dah keluar uban, maknanya kita dah melalui proses penuaan. Di awal, maknanya awal kita dapat proses penuaan. Jadi kalau kad rambut dah menunjukkan proses penuaan, jadi apa berlaku dekat jantung kita? Maknanya jantung kita sudah melalui proses penuaan. Waalaikumsalam semua. Hai, lama tak jumpa, lama tak live. PKP kan, line sangat teruk. Jadi kalau line bagus, you all bagilah thumb up ke, bagilah love ke, like ke kat Dr. Ju. Sebab line terlalu teruk. Jadi Dr. Ju nak live pun macam alah, kita live penat-penat kan, tiba-tiba tengok rupa orang tak nampak muka lah, teruk sangat. Jadi Dr. Ju harap hari ini live nampak. Jadi kalau clear, muka clear, tak nampak jantung, nampak muda. Nampak muda, cakap good. Okay Okay, line clear hari ni. Jadi kita hari ni lagi sekali kita Dr. Ju nak cakap, kita hari ni cerita pasal proses penuaan. Lepas tu kalau kita tahu, Dr. Ju selalu cakap apa-apa benda pun kita kena tahu akar umbinya. Maknanya kita kena tahu akar umbinya. Jadi bila kita tahu akar umbinya, kita tahu macam mana nak menangani masalah tu. Contohnya bila kita ada satu penyakit tu, Dr. Ju selalu ajar apa akar umbinya. Jangan cuma makan ubat untuk rawat penyakit. Bukan untuk rawat, maknanya untuk hilangkan simptomnya. Jadi proses penuaan juga sama. Kita kena tahu akar umbinya. Jadi bila kita tahu akar umbinya, kita boleh buat sesuatu. Okey, proses penuaannya. Jadi kenapa kita tua ataupun kenapa kita aging, yang itu yang kita kena tahu. Jadi aging ni ataupun penuaan ni ada banyak teorinya lah. Ada teori yang menyatakan ada yang menyatakan teori yang menyatakan aging ataupun penuaan disebabkan oleh cellular aging. Maknanya disebabkan oleh sel-sel kita tua. Jadi dekat sini dia kaitkan dengan kita punya genetik. Maknanya kita punya jin. Jin. Maknanya dalam badan kita ni ada jin. Bukannya jin. Bukannya jin apret bukannya jin itu. Ini G-E-N-E. Maknanya jin ni adalah baka kita. Maknanya dalam kita punya badan ada baka. Ada baka yang dipanggil jin. Bukan saka baka. Maknanya jin. Jadi badan kita ni sebenarnya terdiri daripada
banyak jin. Jin ni adalah baka kita yang kita bawa daripada tok nenek moyang kita. Itu adalah namanya jin. Jadi jin kita ni adalah yang menentukan, yang berada dalam sel kita. Dalam sel kita, dalam nukleus kita, dalam sel kita ni semua ada genetik kita. Jin kita, jin mak kita ada dalam kita. Maknanya jin tu dia berada dalam DNA. Maknanya DNA kita membawa jin kita. Jadi dalam sel kita ni ada DNA. Jadi DNA ni lah macam kita punya komputer lah. Macam kita punya komputer yang menentukan sel tu nak buat apa. Maknanya sel tu nak membelah ataupun sel tu nak membahagi, membiak. Itu melalui jin kita. Jadi apa yang ada kat jin kita, itulah yang kita bawa. Dan itulah yang kita bahagi kepada kepada baka kita. Maknanya dalam manusia ni kita ada kromosom. Kromosom ni yang bawa jin tu lah. Jadi dia ada X, dia ada Y. Jadi kalau wanita perempuan dia ada X, 2X. Macam ni perempuan. X, itu bukan X-Men dia. XX tu adalah wanita. Kalau lelaki dia ada bawa jin XY. That's why dia dipanggil lelaki. Kalau dia wanita, dua-dua jin dia XX. Kalau lelaki, jin dia X dengan Y. Jadi dalam jin tu ada DNA. DNA tu dalam jin tu. Jin tu dalam DNA. Jadi DNA tu kalau nak tahu, dia ada kromosom. Jadi kromosom tu rupa dia macam ni lah. Kalau nak tengok, rupa dia macam ni. Kromosom tu rupanya macam X. Macam X. Maknanya macam tu. Jadi dalam kromosom tu ada DNA. Macam tu Dalam kromosom tu ada DNA. Jadi the whole thing ni, kaki kepada DNA ni dipanggil telomerase. Telomere. Jadi teori yang menyatakan penuaan disebabkan oleh masalah dekat sel adalah masalah kepada kaki jin tadi. Kaki kepada DNA tadi. Kaki kepada kromosom tadi. Maknanya kalau kaki ni pendek, maknanya kaki ni pendek, maka kita akan cepat tua. Jadi kalau kaki tu panjang, kita cepat muda. Sebab ini ditentukan, maknanya kalau kita, maknanya sel-sel dalam badan kita sentiasa membelah supaya kita membelah kepada 1, kepada 2, kepada 4, kepada 8. Maknanya kita sentiasa ada sel baru. Jadi proses penuaan tu berlaku bila sel baru dah tak ada. Dah lambat ataupun dia lambat dah nak membelah. Jadi maknanya tak ada pembentukan sel-sel baru. Dan bila sel baru tu, setiap kali sel baru tu membelah, dia kata telomerase tadi, kaki pada kita punya jin tadi makin pendek. Jadi bila kita pendek, lama-lama sel tu tak boleh membelah. Jadi ada yang menyatakan bahawa bila kita dah berusia, jin kita tadi banyak rosak. Bila banyak rosak, maknanya dia dah banyak dah rosak. Jadi macam komputer dah lama, kereta dah lama, dia pun banyak rosak. Jadi dia tidak berfungsi dengan betul. Maka tak adalah pembelahan sel tadi, maka kita pun tua lah. Itu adalah satu teori yang mengatakan penuaan disebabkan oleh sel kita dah rosak. Ada juga yang menyatakan kita tua disebabkan oleh masalah hormon. Maknanya masalah hormon, maknanya kita tua sebab hormon dah tak keluar. Hormon dah tak keluar. Tapi kalau fikir-fikirkan juga, hormon tak keluar kenapa? Sebab sel-sel yang membuat hormon tu juga dah tua. Jadi kalau ikutkan yang kedua disebabkan oleh hormon, maknanya hormon dah rendah, maka kita pun cepat tua. Contohnya bila orang dah reach menopause, dia akan lebih nampak tua. Sebab sel-sel dia, hormon dah tua. Sebab hormon tu dia akan stimulate ataupun dia rangsang pembentukan sel. Jadi bila hormon dah kurang, maka kita pun tak ada pembentukan sel, maka tualah kita. Juga ada yang mengaitkan penuaan disebabkan oleh
kerosakan yang banyak. Maknanya accumulated damage. Maknanya kerosakan yang berkumpul, kumpul yang disebabkan oleh macam-macam benda. Especially faktor-faktor luaran. Iaitu contohnya toksin. Kita terdedah kepada toksin. Maknanya ataupun selalu sangat terdedah pada matahari. Kalau kita tengok orang yang bekerja dekat dalam dekat luar, yang kerja dekat tengah panas, dia lebih tua daripada dia lebih cepat kulitnya berkedut dan kulitnya banyak hitam-hitam daripada orang yang duduk dekat aircon. Itu contohlah. And then dia juga boleh toksin ni, damage ni juga disebabkan oleh makanan yang kita makan, maknanya yang banyak racun. Juga disebabkan oleh pollution ataupun pencemaran alam. Juga disebabkan oleh smoke ataupun asap. Jadi asap ni macam-macam lah. Mungkin asap rokok, asap macam-macam. Jadi bila waktu berlalu, dan kita terdedah kepada benda-benda tu, maka banyaklah tisu-tisu damage. Waalaikumsalam semua. Masalah kerosakan berlaku pada badan kita. Jadi ada juga yang menyatakan penuaan disebabkan oleh masalah metabolik. Masalah metabolik semaknanya bila badan kita selalu menggunakan kita punya sel untuk buat makanan, dan dalam sel tu ada kromosom atau ada kilang dia lah, senang cerita ada kilang yang buat makanan. Jadi bila kilang tu kerja overwork, maka kilang tu pun lama-lama dah malas nak kerja. Jadi kilang tu dipanggil dekat dalam kita punya sel, dia dipanggil tiba-tiba terlupa. Jadi kilang tu rosak. Jadi kilang tu rosak dan dia slow. Jadi itu yang menyebabkan berlakunya proses penuaan. Jadi itu semuanya adalah kemungkinan penyebab kenapa kita semua tua. Jadi bila kita tahu punca-puncanya, kita boleh buat sesuatu untuk mengelakkan daripada cepat tua. Jadi daripada berlakunya proses penuaan ni dengan cepat. Okey. Jadi apa yang berlaku, maknanya apakah yang akan berlaku bila dalam proses penuaan ni? Dalam proses penuaan ni apa yang berlaku sebenarnya? Okey, pada jantung, apa yang berlaku pada jantung? Pada jantung, salur darah yang kat jantung akan mengeras. Salur darah akan mengeras, otot-otot pada jantung akan bekerja dengan kuat, dan kita punya jantung akan jadi rosak. Jadi dia akan lambat, nak mengepam pun dah lambat. Bila otot-otot dekat jantung dah melalui proses penuaan, dia dah malas, maka dia berdenyut pun susah. Kemudian yang ini menyebabkan salur darah kita banyak kerosakan, dan ini menyebabkan darah tinggi, dan kita dapat macam-macam masalah jantung, kardiovaskular lah, bila kita melalui proses penuaan, bila kita tua. Okey, apa lagi yang berlaku? Apa berlaku pada tulang, pada sendi, pada otot-otot. Jadi apa yang berlaku adalah tulang akan shrink, akan mengecut, dan dia punya density tulang tu akan mengurang. Tulang akan jadi lemah, dan ini akan menyebabkan kita selalu sakit belakang. Orang yang mula proses penuaan tu akan melalui mula sakit belakang. Sendi-sendi akan mula rosak. Mulalah sakit lutut. Patutnya orang sakit lutut ni orang yang dah berumur 50 ke atas. Tapi sekarang ni ada juga orang yang baru 20 lebih tahun, 30 tahun dah sakit lutut. Maknanya dia dah melalui proses penuaan awal. Itu yang kita nak, dan itu yang Dr. Aju nak sampaikan hari ini, supaya you all tahu macam mana nak mengawal, macam mana nak melambatkan penuaan. Bukan saja penuaan tu, awet muda tu untuk muka saja. Muka tak kisahlah kalau dah kahwin. Yang paling penting adalah yang kat dalam. Okey, apa juga yang berlaku pada sistem penghadaman kita? Sistem penghadaman kita.
Dekat orang-orang yang dah berusia, dia punya perjalanan usus dia makin kurang, makin lambat. Jadi apa yang berlaku pada orang yang dah berusia ni ataupun yang dah tua ni, dia akan dapat constipation, berak keras. Kalau siapa kat sini yang berak selalu keras tu, mungkin you pun dah melalui proses penuaan pada usus, ya. Jadi sebab apa lagi satu, orang-orang yang dah tua ni dia akan berak keras, selain daripada masalah dekat intestin tu sendiri, sel-sel dia dah mula tak bekerja, peristalsis dah kurang berlaku. Dia juga disebabkan oleh orang tua ni selalu dia dah tak exercise. Tadi dah cakap sakit lutut, macam nak exercise kan. Dan juga kadang-kadang ada orang makan pun dah memilih, jadi tak cukup fiber. Mungkin orang-orang tua ni juga lagi satu, dia dah macam makan macam-macam ubat, jadi dia akan menyebabkan dehydrated, jadi berak keras. Jadi itu adalah apa yang berlaku pada digestive system. Apa pula yang berlaku dalam proses penuaan ni pada kita punya saluran kencing. Jadi bila dah berusia, apa yang berlaku, saluran kencing kita dah tak elastik lagi. Ya, jadi dah keras. Kalau salur darah tadi boleh keras, kita punya punda kencing pun boleh keras juga. Maknanya pundi kencing kita sudah tidak boleh nak mengembang sangat. Jadi orang yang mula dah tua ni, dia akan asyik nak kencing aja, sikit-sikit nak kencing, sikit-sikit nak kencing, ya. Jadi lagi satu, dia punya ni dekat kita punya pelvic floor ataupun kita punya apa nak cakap bahasa Melayu, kita punya lantai dekat punggung kita ni juga dah lemah. Dah lemah. Jadi kalau wanita bila lantai kat bawah tu dah lemah, dia akan boleh jatuh kencing, pundi kencing dia, bukan pundi kencing, pundi peranakan dia pun akan jatuh, because kita punya lantai bawah tu, lantai dekat bahagian punggung kita dah lemah. Dah lemah. Kat bawah kita punya pundi kencing, kita punya peranakan diikat dengan apa ni, dengan struktur-struktur yang bila kita berusia, struktur tu akan lemah dan benda tu jatuh. That's why bila berusia, mulalah asyik nak kencing saja, tak boleh tahan kencing. Kemudian peranakan pun boleh jatuh. Jadi datang pergi jumpa mak bidan, dia naikkan ke atas. Adakah ia membantu? Itu you all kena tipu saja. Sebenarnya bila dia jatuh, dia naikkan, turunlah balik. Kau sampai rumah, turunlah balik. Dah benda tu yang lemah kan. So patutnya kita kuatkan yang lemah tu. Okey. Yang seterusnya, bila lelaki pula, apa yang berlaku bila dah berusia, bila dah tua, apa yang berlaku? Of course lah, yang lelaki kelenjar prostat dia dah besar. Because kelenjar prostat besar ni sebenarnya adalah benda yang normal. Maknanya bila berusia, kelenjar dia makin lama makin besar, makin besar. Mungkin dah selalu sangat diguna, dia membesar. Dia membesar. Jadi bila dia besar, dia akan tutup saluran kencing dia. Saluran kencing macam tu, dia punya ni, kelenjar dia kat sini, jadi kelenjar dia besar-besar, dia tolak saluran kencing. Maka susahlah nak kencing. Jadi itu adalah apa ni yang berlaku pada lelaki. Maknanya ramai lelaki yang 50 ke atas dah mula susah nak tahan kencing. Kemudian kalau yang teruk juga, yang teruk tak boleh kencing, dah masuk puting, dia kata. Pergi hospital, doktor masuk puting, maksud dia masuk saluran kencing. Okey. Itu apa yang berlaku pada salur kencing. Jadi apa yang berlaku pada otak pula. Jadi bila dah berusia, dah macam dah selalu lupa, sebab otak sel-sel otak dah banyak yang mati. Nak mengingat pun susah, Jadi asyik lupa saja. Baru lu ambil kunci, bawa kunci nak keluar rumah tu, pergi singgah toilet, letak dekat atas meja, tiba-tiba kat mana kunci tadi? Lupa. Biasalah tu kan. Kalau pergi mana-mana nanti tertinggal kunci dekat shopping mall lah. Itu cerita sendirilah tu. Pengalaman pakai spek, buka spek. Saya tanya orang nak spek, dia sudah pakai tu, tanya anak, spek kat mana? Padahal spek kat mata.
Itu semua adalah pengalaman. Maknanya dah mula tua lah tu. Dah otak dah, memory dah mula hilang dan mula kurang. Dan mata pula apa berlaku? Mata dah mula rabun, dah pakai spek. Macam Dr. Ju lah pakai spek. Kalau spek tu selalunya tengok orang selalu rabun jauh saja. Tapi bila dah tua dia akan rabun dekat juga. Jadi dekat jauh. Tapi majority orang yang dah berumur tu dia rabun dekat sahaja. Okey, apa berlaku pada gigi pula? Gigi ni kita punya gusi ni mengecut. Bila mengecut, di gusi ke bawah, gigi pun ke atas. Jadi makan nasi terselit aja because gigi jadi renggang. Lagi satu, gigi pun senang cabut. Jadi gongak. Jadi pakailah gigi palsu. Pada kulit, semua orang tahu pada kulit. Apa yang berlaku proses penuaan, bila proses penuaan berlaku pada kulit, senang nak dapat bengkak merah-merah tu. Merah-merah tu bila tergentuk sikit merah-merah sebab kulit dah nipis, kolagen dah tak ada. Jadi nanti kata oh ni kena hantu, kena gigi hantu, padahal dia because of proses penuaan tadi. And then dia punya proses pengeluaran kolagen dah drop, jadi kulit kering, banyak kedut-kedut dan juga banyak age spot dipanggil, maknanya dia punya banyak hitam-hitam. Bukan saja dekat kulit muka, pada kulit-kulit tangan semua dah banyak age spot. Sebenarnya age spot ni kalau kita ataupun age spot ni dalam bahasa Melayu adalah pigmentasi pada kulit disebabkan oleh tua. Oleh tua. Tapi sebenarnya kenapa benda tu berlaku? Kita nampak dekat luar saja, tapi sebenarnya benda tu sebenarnya berlaku dekat dalam. Bendanya berlaku disebabkan oleh masalah dekat dalam. Maknanya spot tu ataupun pigmentation tu adalah disebabkan oleh hati kita ada masalah sebab hormon-hormon yang buat pigmentasi itu berasal daripada hati. Jadi kalau kita ada hitam-hitam dekat muka tu, kalau kita pergi laser hilang, tapi sebenarnya benda tu akan datang balik sebab bermula daripada hati. Jadi kalau kita nak buang kat luar ni, kat dalam pun kena bersihkan juga. Barulah you nampak lebih lebih cantik. Apa berlaku pula dengan berat badan? Selalunya orang-orang yang tua ni berat badan dia akan meningkat disebabkan oleh kadar metabolisme dah slow. Jadi kadar metabolisme dah slow. Jadi kalau you makan banyak sikit gemuk, nak kurus bukan main susah. Dia ada dua jenis, ikut genetik. Ada yang satu tu asyik kurus sangat. Kurus sangat. Maknanya tak boleh gemuk dah. Makan macam mana pun tak boleh gemuk. Sebab dalam dia tu dah banyak toksik sangat kan. Jadi tak boleh gemuk. Ada yang satu jenis pula tu kurus sangat. Maknanya salah, gemuk sangat. Maknanya dia nak kurus susah disebabkan oleh metabolisme rate dia sudah drop. Macam mana pula keadaan sexuality, maknanya you punya kehidupan seks you. Of course orang-orang yang dah berusia ni selalunya dia, kalau wanita dia ada vaginal dryness, maknanya vagina dia dah kering, nak bersama pun susah, sakit. Yang lelaki pula impotence, dah macam-macam juga tak boleh. Jadi sama-sama lah, kau tengok aku tengok kan. Okey, selalunya dia orang buat macam tu lah kan. Okey, itu adalah apa yang maknanya bagaimana proses penuaan berlaku dan macam mana apa yang berlaku dalam proses penuaan. Jadi bila kita dah tahu tadi kan, punca-punca penuaan tu adalah disebabkan oleh genetik kita ni dah tua, dah banyak repair. Telomerase tadi, kaki kepada kita punya kromosom dah pendek. Jadi macam mana kita nak supaya benda-benda ni diatasi supaya kita taklah tua sebelum masanya. Dr. Ju tak ada nak cakap you all boleh muda reverse dengan senang ataupun muda selama-lamanya. Tapi kita tua muda, maknanya ikutlah. Maknanya kalau kita muda daripada usia itu lebih baik. Dan janganlah tua daripada usia. Itu very bad.
Okey, tua daripada usia. Orang tengok kita, aku ingatkan kau dah 60 tahun, rupanya baru 40 tahun dia. Apa you perasa? Wah, sakitnya di hati. Sakitnya di sini. Padahal memang betul. Ada pula orang cakap, you ni muda lah daripada usia you. Terangkap buntut. Okey, jadi yang paling penting sekali, ni ada lagi daripada seorang doktor daripada anti-aging lab daripada USA lah. Maknanya dia adalah dia buat kajian pasal penuaan ni pada tahun dia dah buat kajian ni dah daripada 2010. Nak tengok pasal penuaan, kod-kod dia jumpa macam mana nak reverse aging ataupun nak lambatkan proses penuaan ni. Jadi nama doktor tu Doktor Perkek macam mana Ivona lah namanya, Ivona. Jadi dia ni maknanya kalau kita nak sangat muda ni, kita janganlah terlalu, yang pertamanya dia kata kena alert, kena beware, kena berhati-hati dengan one product fit for all claims. Maknanya kalau ada satu company dekat luar sana menawarkan kepada you all, saya ada satu produk, bila you makan you akan muda, reverse you punya aging, you punya age daripada 60 tahun you akan jadi 20 tahun. Maknanya dia kata berhati-hati, jangan percaya, sebab dia dah buat kajian, tak ada satu pun produk yang boleh buat itu semua. Maknanya tak ada produk yang betul-betul kalau you makan you reverse, muda balik. Itu maknanya tipu. Maknanya benda tu tidak betul lah. Maknanya mana ada orang tak tua. Semua orang akan tua. Cuma Dr. Ju cakap tadi, kita lambatkan. Jadi kalau ada orang claim saya ada produk yang bagi you muda 50 tahun. Maknanya you dah 60 tahun, you dah 70 tahun jadi umur 20 tahun. Itu sebenarnya belum wujud daripada kajian doktor ni lah. Jadi dia kata kalau dia melambatkan tu memang ada lah. Maknanya kita boleh buat sesuatu untuk melambatkannya. Contohnya ambil banyak-banyak antioksidan. Sebab tadi puncanya adalah toksik. Jadi macam mana kita nak kurangkan toksik? Jadi kita ambil anti-toksik. Jadi itu nanti Dr. Ju cerita. Dan dia punya contohnya kat kulit pakai moisturizer. Maknanya ambil antioksidan dan ambil sunscreen, sebab tadi salah satunya adalah matahari kan. Jadi ambillah sunscreen, dia kata minum banyak air. Kemudian kalau kulit tu pakailah exfoliator, maknanya selalulah buat facial, jangan biarkan muka kita macam tu saja, tak buat apa-apa. Memanglah cepat tua kan. Okey. Yang kedua dia kata when it come to anti-aging treatment is paid, maknanya kalau kita nak tahu pasal nak lambatkan penuaan ni, kita mesti bermula awal. Jangan dah 60 tahun baru nak mula. Itu maksud dia. Maknanya anti-aging ni maknanya untuk kita buat rawatan anti-aging ataupun anti penuaan ni, kita mesti bermula daripada awal. Bukan terlambat maknanya bukan terlambat. Jadi yang paling penting adalah kita ni daripada usia muda dah buat sesuatu. Pada yang muda-muda kat sini, you all beruntung. Jadi you all boleh buat sesuatu supaya you all punya umur macam ni saja. Rambut tak beruban sampai umur 60 tahun. Itu barulah hebat namanya. Kalau hebat di pembedahan plastik itu tak hebat. Kalau you just pakai krim-krim buang-buang je, itu tak hebat. Jadi yang paling hebat kalau you boleh awet muda dengan apa yang you buat, tapi bukan pembedahan plastik. Itu yang the best. Kalau you buat pembedahan plastik tapi jantung you macam mana nak buat pembedahan plastik? You punya paru-paru macam mana nak buat pembedahan plastik? Mata you macam mana nak buat pembedahan plastik? Nak jadi bagi dia terang. Okey, gigi you mungkin boleh tanam-tanam, tapi kalau you punya gum dah atrofi,
gigi, gum you dah kecut, mana boleh nak tanam gigi dah. Jadi yang paling penting you mula daripada sekarang supaya benda tu semua dilambatkan. You umur 60 tahun tapi nampak macam 40 tahun. Jadilah mati, semua orang mati kan. Yang paling penting taklah menderita, taklah ada kanser. Sebab punca kanser juga disebabkan oleh proses penuaan. Maknanya disebabkan oleh telomerase tadi dah pendek. Bila telomerase tu pendek, itu salah satu maknanya dia gila. Sel-sel kita, DNA kita gila. Instead of membelah kepada 1, kepada 2, kepada 3, dia membelah 1 kepada 10, 100, 1000. Maka you dapatlah kanser. Sel-sel kanser. Bukan sel kita yang normal. Maknanya jin kita dah rosak. Komputer dah rosak. Bila komputer dah rosak, apa berlaku? Maka apa yang kita buat dalam komputer tu dah tak betul. Okey? Maknanya kalau kita ada mesin nak buat kek, mula-mula dia jalan okey, jadi kek cantik. Tapi bila mesin tu dah rosak, kek you tak jadi. Okey, walaupun benda tu mungkin yang paling hebat pun, lama-lama bila dah rosak memang benda tu tak akan terjadi. Okey. Jadi okey, yang seterusnya doktor ni juga advice, dia kata yang menyebabkan kita aging adalah environment. Maknanya Dr. Ju dah cakap tadi kan, environment factor. Jadi kalau kita hidup dekat kawasan-kawasan yang highly polluted, maknanya yang sangat-sangat tercemar, pindahlah kalau nak umur panjang, nak muda, nak supaya kita lebih muda. Sebab kadang-kadang bila tempat tu dah tercemar, kita tak boleh nak elakkan. Benda tu melibatkan seluruh kawasan tu. Eloklah pindah tempat lain. Untuk kadang-kadang kita sayang duit, tapi sebenarnya kita tak sayang nyawa. Yang merokok, berhenti merokok. Dia orang dah buat kajian, kalau you merokok memang cepat tua. Dia kata cepat tua sebab apa tahu? Orang merokok ni, yang pertama, panas daripada rokok tu boleh menyebabkan kita cepat tua juga. Panas daripada api rokok, dan juga asap tu juga adalah pollution yang kuat untuk kita. Lagi satu, orang yang hisap rokok ni, dia akan cepat dapat kedut-kedut dekat muka. Sebab bila kita hisap rokok tu, dia ada macam satu expression. Masa kita merokok tu, dia ada satu expression yang menyebabkan, tak tahu macam orang hisap rokok macam mana. Agaknya dia hisap tu menyebabkan, dia kata menyebabkan premature wrinkles, especially terutamanya keliling mulut ni. Jadi orang yang hisap rokok cepat tua. Jangan hisap rokok. Kalau tua muka saja, orang lelaki tak kisah, lantaklah kau, asalkan aku merokok. Tapi sebenarnya apa yang berlaku lagi bila you tua? Yang kat dalam tu, jantung you pun akan cepat rosak. Salur darah you rosak, you akan dapat darah tinggi. Kemudian mata you cepat rabun. Kemudian buah pinggang you cepat rosak. Dan yang paling lelaki paling tak suka sekali, dia akan mati pucuk. Disebabkan oleh urat-urat saraf, salur darah yang pergi dekat bahagian private part tu rosak. Jadi adakah you nak hidup sedap merokok, lepas tu menderita disebabkan oleh masalah kelelakian you hilang? Tanya pada diri sendiri. Jadi dengan quit smoking, sebenarnya itu adalah yang terbaik untuk kita mengelakkan daripada penuaan. Lagi yang seterusnya, doktor ni juga cakap apa yang kita makan. Dulu kita semua selalu cakap you are what you eat. Tapi Dr. Ju sekarang tak cakap macam tu. Sebab kalau you tengok orang zaman dulu pun makan. Dia makan semua benda dia makan. Maknanya, tetapi kenapa dia awet muda? Kenapa umur dia sampai lebih 100 tahun? Jadi apa yang berlaku, yang Dr. Ju selalu cakap dalam Dr. Ju punya life is, apa yang kita makan ni adalah kita ni adalah mangsa kepada kemodenan pemakanan kita. Maknanya sekarang dia punya quote adalah you are what you do with what you eat. Maknanya anda adalah apa yang anda buat pada apa yang anda makan. Bukan lagi apa yang anda makan. Betul lah apa yang anda makan, tapi kalau you makan yang betul, you okay. Tapi kalau you makan benda yang processed food,
processed food, you akan cepat tua. Maknanya kena tengok apa yang kita makan. Kena cari high protein, kena cari low carbohydrate diet, low glycemic index diet, no processed food. Say no to processed food untuk awet muda. Wah, you all boleh tulis say no to awet food, to processed food untuk kita awet muda. Juga excess gula. Gula Dr. Ju dah cakap, you makan gula cepatlah you all tua, sebab gula menyebabkan inflammation. Jadi ada yang maknanya saintis dah buat kajian bahawa inflammation ataupun radang adalah punca segala penyakit. Maknanya kita sakit jantung, kita buah pinggang kita rosak, kita tua. Maknanya tua benda-benda tu lah dia lah, disebabkan oleh radang. Radang berlaku dalam salur darah. Radang injuredkan ataupun cederakan salur darah kita. Bila salur darah kita cedera, apa yang berlaku? Maka salur darah kita akan koyak, akan berlubang. Bukan berlubang lah, maknanya akan koyak. Bila koyak, badan kita akan keluarkan bahan untuk tampal kerosakan tu. Jadi bahan tu termasuk kolesterol. Jadi kolesterol tu meningkat. You salahkan kolesterol. Kata kolesterol disebabkan you makan. Padahal saya tak makan apa-apa. Kenapa kolesterol saya naik? Sebab kita tak tahu bahawa kolesterol nak tolong kita untuk masalah kita punya salur darah tadi yang ada masalah. So salur darah kita ditampal, koyak, tampal, koyak, tampal, koyak. Lama-lama salur darah kita penuh dengan scarring ataupun penuh dengan parut. Jadi salur darah kita keras, maka kita pun dapat high blood pressure. Dan bila kerosak dan lama-lama dia tampal koyak, lama-lama salur darah kita block. Dan blockage tu berlaku di mana? Di buah pinggang, you dapat masalah buah pinggang. Di mata, dapat masalah mata. Di jantung, kita dapat heart attack. Di urat saraf, kita dapat kebas-kebas lah macam-macam. Di otak, you dapat stroke. Di urat saraf tu dia boleh melibatkan urat saraf pada lelaki, pada perempuan, pada gigi, pada telinga, semuanya terlibat. So all is about inflammation. Jadi cara kita nak mengurangkan ataupun melambatkan penuaan kita punya organ-organ badan-badan kita ni adalah dengan mengurangkan inflammation, mengurangkan radang pada dalam badan kita. Maknanya antaranya adalah kita kena ambil banyak low carbohydrate diet yang menyebabkan kita kurang gula dalam badan kita. Gula memang kena off lah. Dan juga kita jangan ambil tadi processed food, makanan-makanan macam air dalam tin, benda-benda yang putih lah, white bread, makanan-makanan berproses, bergoreng. Bergoreng bukan sebab kolesterol disebabkan oleh minyak tu, tapi minyak yang kita panaskan akan jadi toksik. Toksik tu adalah inflammatory, adalah radang pada salur darah kita, menyebabkan salur darah kita cedera tampal tadi. Jadi jangan makan banyak goreng-goreng. Kalau sekarang dah ada air fryer, boleh pakai air fryer. Dan kalau you all nak goreng, pakailah minyak kelapa. Okey. Okey, kejap minum sikit. Okey, dan seterusnya untuk mengurangkan radang, of course lah kita kena ambil banyak-banyak. Kalau Dr. Ju ambil suplemen anti-inflammatory. Itu nanti kita pergi balik. Okey, lagi satu, doktor ni pesan kalau kita nak buat diri kita supaya awet muda, kita janganlah malu. Maknanya kalau kita malu, memanglah benda tu susah nak kita nak buat. Maknanya kenapa kita perlu awet muda? Yang pertama, kita akan meningkatkan kita punya confident level. Bila nampak lawa, nampak muda, tak adalah sakit lutut, tak adalah hitam-hitam dekat muka, jantung kita pun sehat, otak kita pun sehat, maka kita punya
kita punya perasaan pun kita rasa confident. Kita boleh present, kita boleh jumpa orang dengan confident. Lagi satu, positif, impact positif pada badan kita sebab otak kita sehat ya. Jadi emotionally juga kita akan sangat stable, sangat stable, dan ini meningkatkan kita punya quality of life. Okey. Jadi dekat sini Dr. Ju nak bagi juga apa lagi, macam mana lagi selain daripada tadi, macam apa lagi yang boleh kita buat, apa perkara-perkara yang boleh kita buat supaya kita awet muda. Sebab ada orang cakap age is just a number. Maknanya kita tak tengok pun umur. Yang kita tengok apa yang kita dah buat pada diri kita, apa yang kita dah buat pada masyarakat kita, apa preparation kita untuk dekat akhirat. Yang itu yang penting. Maknanya age is just a number, because ada orang mati awal kena dia dah macam-macam jaga pun accident. Ada mati kena bunuh orang. Jadi age is just a number. Maknanya kalau you nampak macam ni, orang pun tak tahu you umur berapa. Ada orang tahu you umur berapa. Dia tanya, okey, Dr. Ju, you umur berapa? Rahsia. Kita pun tak nak cakap. Sebab dia tak tahu, dia boleh agak. Tapi kalau appearance kita nampak macam umur macam ni, orang akan cakap, you ni, bila kita tanya, kita pandai-pandai nak tanya orang, you rasa you umur berapa? Bila orang tu cakap, you umur 60, padahal you baru 40, marah pula tu. Itu satu lagi hal ya. Okey. Jadi salah satu antaranya juga adalah exercise. Kita kena banyakkan exercise. Paling teruk, buatlah breathing exercise, swinging exercise. Dan juga sebab exercise juga akan menyebabkan otot-otot kita akan dapat muscle mass. Jadi bila kita exercise, sebenarnya juga metabolisme rate kita meningkat, immune system kita meningkat, sel-sel kita bekerja dengan sangat hebat. Jadi ini menyebabkan kita awet muda. Lagi satu rahsia awet muda adalah dengan mengamalkan puasa. Puasa adalah satu benda yang sangat hebat. Jadi kalau tak boleh puasa Isnin Khamis, you all boleh puasa intermittent fasting. Dr. Ju dah ajar pasal intermittent fasting. You all boleh tengok Dr. Ju punya video on intermittent fasting, di mana bila you puasa, apa yang berlaku, you punya growth hormone meningkat 200 kali ganda. Bila you puasa 3 hari, growth hormone you meningkat 300%. Bila you puasa 7 hari, you punya growth hormone ataupun growth hormone ni hormon pembesaran meningkat 1250 kali, 50%. Bila kita usia dah meningkat, hormon pembesaran ni ataupun growth hormone kita tak akan ada. Maknanya sikit je naik. Jadi sikit je naik. Dia perlukan rangsangan. Maknanya bila you rangsang badan you, baru dia keluar. Jadi salah satu caranya adalah puasa. Amalkan puasa. Puasa yang paling bagus adalah puasa Isnin Khamis, of course. Ataupun itu kita dapat pahala dan kita dapat kesihatan. Tapi kalau yang susah sangat ataupun yang bukan Islam, you all boleh mengamalkan puasa intermittent fasting. You puasa 16 jam sehari. In between you boleh minum. Orang juga panggil puasa intermittent fasting ni sebagai water fasting. Water fasting is the best. Kalau you tengok orang-orang yang selalu puasa, muka dia akan bercahaya iman. Tapi sebenarnya salah satunya adalah because bila kita puasa, kita punya sel akan buat keadaan dipanggil sel makan sel, ataupun dipanggil autophagy. Autophagy adalah di mana sel-sel kita yang lapar tadi, dia akan makan kekotoran dalam diri dia sendiri. Jadi sel-sel kita akan bersih, dan dia juga akan makan sel-sel yang mati kat luar sana. Sel yang sehat makan sel mati. Bila sel-sel mati dah bersih, sel-sel kita juga bersih, maka sel-sel yang baru pun tumbuh. Itu the magic of fasting. So kalau kita mengamalkan puasa, maka kita punya
kita punya sel-sel baru akan selalu tumbuh. Jadi kita pun akan awet muda. Jadi puasalah. Jadi dalam intermittent fasting sebenarnya kita dibenarkan minum air kosong banyak, minum air kosong banyak. Cuba you bayangkan kalau you makan aja dah lah badan gemuk. Gemuk pun buatkan kita nampak tua. Orang yang lebih kurus taklah kurus sangat. Tengah-tengah tu sebenarnya dia nampak lebih muda daripada orang yang gemuk. Bila gemuk dia nampak tua. Bila kita tengah-tengah tu jangan kurus sangat sampai gelebek-gelebek, itu pun tak lawa kan. Yaknanya kita kena sedang-sedang. Jadi kalau kita berada, kita ideal body weight lah, not too, bukannya low body weight. Maknanya kita ideal, BMI kita ideal, you all selalunya akan nampak lebih muda. Jadi dengan intermittent fasting juga kita akan kelihatan lebih muda, muka bercahaya sebab sel-sel baru tumbuh. Okey, kalau kita tengok kenapa bila kita demam kita tak lalu makan, sebenarnya nature nak kita puasa. Sebab bila kita puasa bila kita puasa, badan kita akan fokus. Selalunya dia busy nak proses makanan, dan bila you puasa, badan you akan fokus untuk healing, untuk repair. Jadi the best cellular detox adalah by fasting. Okey, yang seterusnya adalah kita banyak makan tumbuh-tumbuhan yang fresh, yang segar, makan banyak kalau you all tak ada diabetik, tak ada masalah lain, you sehat, you ayang, ambil banyak-banyak sayur dan ambil banyak-banyak buah-buahan, banyak-banyak serat. Sebab dalam tumbuh-tumbuhan tu ada enzim yang you tak akan dapat kat mana pun. Walaupun you you ambil suplemen, the best suplemen pun you tak akan dapat enzim tu. Sebab enzim tu hanya ada pada fresh tumbuh-tumbuhan yang fresh, maknanya tumbuh-tumbuhan yang segar. Dan kalau kita dah proses, kita dapat benda lain, tapi this enzyme kita tak dapat. So the best adalah kita ambil banyak tumbuh-tumbuhan, balance diet. Maknanya you kena ada tumbuh-tumbuhan, you kena juga ada protein, enough protein ya. Dalam ni you kena, untuk maintain kita punya otot ni supaya dia ada muscle, you kena ambil enough protein ya. Jadi kalau orang Islam, kita ambil kat mana, kalau kita semua ni sebenarnya boleh ambil daripada haiwan lah. Maknanya kalau vegetarian tu lain lah. Sebab tak naklah komen apa orang buat kan. Sebab kalau ada juga orang tunjuk gambar orang vegetarian dengan orang yang tak vegetarian, tengok orang yang tak vegetarian nampak lebih lawa. Sebab dia balance diet dia kan. So ambil banyak-banyak protein. Okey, yang seterusnya, selalulah keluar bersiar-siar, selalulah melancong, tengoklah pemandangan yang lawa-lawa untuk riliskan kita punya tension. Maknanya selalu tengok, orang kata kita kena keluar pagi-pagi, keluar tengok hijau kat depan mata kita. Lepas tu sekali-sekala pergi kat pantai, tengok laut. Itu adalah juga antara yang menyebabkan kita boleh awet muda. Seterusnya kita juga kena protect skin kita. Kita punya protect skin kita, maknanya pakailah lotion ataupun pakailah at least sunblock. Jadi muka kita ni selalu kita kena pakai sunblock, kita kena pakai bedak. Jangan biarkan muka kita ni bare ataupun telanjang. Muka kita, kulit kita ni tak ada apa-apa. Jadi kita keluar, selain daripada nampak okey, sebenarnya kalau kita pakai lotion, krim dan kita pakai foundation, kita pakai bedak, bukan saja untuk lawa. Orang ingatkan untuk lawa, sebenarnya bukan. Dia adalah menghalang daripada matahari, daripada UV light, daripada kita kena masuk ke dalam kulit kita, menyebabkan kulit kita cepat rosak. Jadi pemakaian sunblock, pemakaian foundation yang betul, dan pemakaian bedak adalah untuk melindungi kulit kita. Dan pakai juga lotion pada kulit juga adalah sangat
sangat-sangat penting untuk kulit, untuk penuaan, untuk mengelakkan penuaan pada kulit. Dan yang seterusnya adalah stay hydrated. Minum air banyak-banyak. Sel kita kalau tak cukup air, sel kita akan collapse, cepat mati. Jadi minum air banyak-banyak, air kosong lah. Jadi orang yang dah berumur selalunya prone to get dehydrated. Kadang-kadang kita tak tahu, tiba-tiba kita sakit kepala, rupanya tak cukup minum air. Sebab sel dekat otak kita ni tak cukup air, kering, dehydrated. Kulit-kulit kita pun cepat kecut. Jadi lagi satu, buah pinggang kita pun kena disiram air selalu. Dia bahasa Melayu lah ya. Jadi stay hydrated. Jadi kalau dahaga minum. Sebab ada orang cakap kita patut minum wajib minum 8 gelas sehari. Adakah itu betul? Itu ikut, kalau ikutkan Dr. Ju, sebenarnya tak semestinya 8 gelas sehari. Sebenarnya ikut body kita, demand body kita. Kalau kita dahaga minum. Banyak cakap minum, maknanya body kita demand. Kadang-kadang kita tak perasan yang kita dahaga. Tapi sebenarnya majoriti kita selalunya bila kita dahaga, kita biarkan saja, kita tak minum. Jadi badan kita adjust. Macam kita puasa bulan Ramadan kan, badan kita adjust, jadi kita tak dahaga lagi. Sebenarnya kalau hari biasa, sebenarnya the best is you bila dahaga minum. Jadi badan you dah detect ni minta air, tapi you tak minta air. Kalau untuk gigi, tak nak rongak-rongak, jagalah gigi daripada awal. Selain daripada tu, you all boleh juga ambil, kalau Dr. Ju tadi cakap, Dr. Ju sangat-sangat believe pada suplemen. Dr. Ju believe pada suplemen boleh menyebabkan you awet muda. Because suplemen adalah antioksidan. Maknanya badan kita ni, because ramai yang ada juga, adalah manusia-manusia ni yang tak percaya pada suplemen. Tapi Dr. Ju percaya pada suplemen because apa yang kita makan, end product dia adalah free radical ataupun yang dipanggil AGE. Bila banyak AGE, you akan cepat aging. Apa dia AGE? Advance apa nama? Tiba-tiba lupa. Advance end product. Maknanya apa AGE semalam tiba-tiba terlupa. Maknanya AGE ini adalah satu produk hasil daripada apa yang berlaku proses dalam badan kita. Itu dipanggil AGE. Bukan proses daripada badan kita juga. Proses ada apa yang kita makan, kita masukkan dalam badan kita, kita akan menghasilkan AGE ini. Ya, jadi AGE ini Advanced Glycation End Product. Boleh lupa pula. Ini dah tua lah ni. Dah lupa. Okay. So advanced glycation maknanya kalau orang tu ambil glukos dalam badan dia tinggi, maka AGE dia akan tinggi. AGE ni maknanya adalah satu produk hasil daripada glycation, daripada proses gula dalam badan kita. Maknanya apa yang menyebabkan age kita tinggi? Terutamanya yang pertama, kalau you combine protein dengan gula, itu age sangat tinggi. Ada AGE dia sangat tinggi dan menyebabkan you cepat tua, macam-macam penyakit berlaku. Maknanya sate tu tak bagus, cik oi. Sebab dia banyak gula dalam tu. Kalau nak buat sate boleh, letaklah pemanis yang bukan gula. Jadi that's why Dr. Ju kalau buat sate, Dr. Ju hantar ke tempat sate tu bagi dia stevia. Sebab gula bertemu dengan protein sangat teruk. Maknanya glycation dia sangat tinggi. Normal kalau you nak umur panjang, glycation AGE dalam badan you cuma below 15. That's why kadang-kadang orang diabetik dia akan tengok AGE ni. AGE itu adalah HbA1c. Kalau HbA1c you tinggi, maknanya glycation berlaku tinggi dalam badan you, sebab glukos tinggi dalam badan you, you akan cepat tua, yang you akan cepat dapat macam-macam masalah. That's why orang kecil manis kena kontrol gula dia supaya AGE dia rendah. Okay? Itu adalah antara maknanya
pemakanan kita AGE tadi, kalau bahasa lain mungkin kita boleh panggil juga free radical. So kita kena ambil banyak-banyak antioksidan. Yang pertama buang puncanya, yang kedua yang dah ada lebih-lebih masuk dalam badan kita, kita kena neutralkan tu dengan mengambil antioksidan. Antioksidan adalah satu bahan ataupun satu substan yang bila kita makan dia akan neutralkan yang H tadi ataupun free radical. So antioksidan is up to you all. Macam Dr. Ju memanglah macam-macam. Bukan macam-macam, Dr. Ju cuma ambil Izumia, Superlutin, dan juga ada satu produk daripada Jepun juga yang sangat powerful. Tapi Dr. Ju ambil premium supplement. Kalau yang mampu nak follow Dr. Ju boleh. Dr. Ju boleh call Dr. Ju. Bukan call lah, maknanya boleh Dr. Ju ada group chat sebenarnya. Untuk yang tak tahu, Dr. Ju ada group chat ataupun group official Telegram. Jadi you all ramai-ramailah join Dr. Ju punya official Telegram. Kalau ada nak tanya, boleh tanya dekat chat. Kalau Dr. Ju free, Dr. Ju akan jawab. Dr. Ju lebih suka macam tu, so that bila Dr. Ju jawab, everybody boleh dapat ilmu. Kalau personal chat, Dr. Ju tak suka sebab untuk only you saja yang dapat. Jadi kalau kalau tanya dekat chat tu, Dr. Ju cakap everybody boleh dapat. Jadi supplement is very important. Dan seterusnya juga, mungkin you boleh juga buat macam benda-benda yang buang toksik. Contohnya macam Dr. Ju suka buat sauna, Dr. Ju suka buat acupuncture, Dr. Ju juga buat bekam clinical, bekam yang buang yang bekam sebenarnya is not only buang darah. Yes, tapi sebenarnya bekam adalah bila you cocok tu sebenarnya you buat micro trauma. Bila buat micro trauma, apa yang berlaku? Badan you, otak you detect. Bila otak you detect, apa yang berlaku? Badan you akan aggravate, the whole body you activate, dan you akan ada proses-proses akan laju semula dan you akan awet muda. So buatlah bekam. That's why bekam tu sunnah. Hari putih especially. Okay? Nanti mungkin Dr. Ju one day akan cerita pasal bekam. It's very interesting. Bekam dengan acupuncture. Ramai orang tak tahu sebenarnya benda ni adalah sunnah, dan benda ni telah dibuktikan juga secara saintifik. Kenapa kita tak buat? Kenapa kita nak melawan pula yang Allah Ta'ala dah bagi kepada Nabi Muhammad suruh buat? Jadi kita buat. InsyaAllah bila you all buat apa yang Dr. Ju cakap, you all akan dapat manfaat, you all akan awet muda, you all boleh insya-Allah umur panjang. Umur memang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Kita tak tahu. Adakah you tahu yang besok you akan mati? Kita tak tahu. Jadi kita usahalah. Maknanya kita anggap saja kita mati lama lagi. Jadi berusaha, macam juga belajar kan. Jadi orang kata, alah dah tua tak payah. Tak, sebenarnya kita kalau boleh tak nak menyusahkan anak-anak kita. Jadi kita kalau boleh kita nak mati dalam iman, mati dalam sujud ke, okey kan, itu semua orang nak kan, husnul khatimah. Okey, itu saja daripada Dr. Ju. Kalau ada soalan, you all boleh soal je kat sini. Dr. Ju nanti tengok Dr. Ju boleh jawab, atau tim Dr. Ju boleh jawab. Jangan lupa like Dr. Ju punya ataupun join Dr. Ju punya Telegram group. Nanti tim Dr. Ju akan share link untuk you all join Telegram Dr. Ju. So kalau ada apa-apa, Dr. Ju akan letak kat situ lebih dekat dengan you all. Jadi you all boleh chat juga, boleh tanya. Kalau insyaAllah bila free, Dr. Ju akan tanya. Okey, itu saja daripada Dr. Ju hari ini. Kita jumpa lagi insyaAllah di lain kali minggu depan kot. Sekarang lain dah okey, bolehlah kalau nak live tiap-tiap minggu. Tim Dr. Ju juga live hari-hari, pagi petang. Ada tim Poliklinik Perawar, ada tim Dijual Nasi. You all bolehlah tengok macam-macam, you all boleh belajar. Okey, itu saja. Bye, jumpa lagi.